Assalamualaikum dan salam sejahtera. Bersama saya Nurliana Tarmizi dalam 15 minit MMTV edisi 16 Mac 2023. Lebih ramai individu termasuk orang kenamaan bakal dipanggil Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia SPRM untuk diambil keterangan berkaitan siasatan kes pembinaan kapal tempur pesisir LCS. Ketua Pesuruhjaya SPRM Tan Sri Azam Baki menegaskan pihaknya tidak akan memberi pengecualian dan perlindungan kepada mana-mana pihak. Tambah Azam, saksi yang akan dipanggil pihaknya bukan sahaja dari dalam negara, malah melibatkan individu luar negara. Azam yang ditemui selepas menyempurnakan Majlis Perbarisan Tamat Latihan Kursus Asas Pegawai SPRM di Kompleks SPRM Johor hari ini memberitahu siasatan yang dijalankan pihaknya itu bertujuan untuk membuktikan bagaimana berlaku kehilangan wang yang begitu besar dalam kes LCS. Menyentuh berhubung kes Jana Wibawa, Azam berkata kes berkenaan masih berjalan dan 2 fail siasatan yang sedang diteruskan walaupun sudah ada pihak didakwa di mahkamah. Tegasnya, SPRM sedia menyiasat sesiapa sahaja pemimpin politik sekiranya terdapat aduan dan bukti salah laku dengan siasatan yang adil dan telus. Kementerian Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat KPWKM menyambut baik cadangan memperkenalkan undang-undang bagi mewajibkan potongan gaji terhadap anak-anak yang tidak melaksanakan tanggungjawab kepada ibu bapa meskipun berkemampuan. Timbalan Menteri Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat, Aiman Atirah Sabu berkata, potongan gaji itu melibatkan anak-anak yang menghantar ibu bapa mereka di pusat jagaan atau rumah jagaan warga emas. Dalam perkembangan berkaitan, rang undang-undang RUU Warga Emas yang akan dibentangkan di Parlimen tahun hadapan perlu mempunyai peruntukan undang-undang yang boleh mendakwa anak yang mengabaikan ibu bapa. Bagaimanapun, RUU tersebut memerlukan definisi pengabaian yang objektif bagi mengelak berlakunya kes berat sebelah kepada anak yang mungkin tidak bermaksud mengabaikan ibu bapa mereka. Transit aliran masa MRT Laluan Putrajaya yang dibuka hari ini menawarkan tambang percuma kepada pengguna bermula hari ini sehingga 31 Mac. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata tambang percuma itu bersempena pembukaan MRT tersebut bermula di stesen Putrajaya Central sehingga Kuasa Damansara. Kemudahan terbaru itu telah melengkapkan MRT Putrajaya yang menghubungkan pusat pentadbiran persekutuan ke ibu kota Kuala Lumpur. Perkhidmatan itu mampu membawa 1,200 penumpang pada satu masa, sekaligus dapat menarik lebih ramai pengguna pengangkutan awam bagi mengurangkan kesesakan trafik di Lembah Klang. Dengan pembinaan yang menelan belanja sebanyak 30.53 bilion ringgit, laluan MRT Putrajaya mempunyai 36 stesen dengan 10 stesen pertukaran dan stesen sambungan termasuk Cyberjaya, Titiwangsa, Ampang Park, Chan Saulin dan Sungai Besi. Sultan Johor Sultan Ibrahim Iskandar menitahkan untuk memecat ahli jawatan kuasa AJK Masjid dan Surau di Johor jika membenarkan mana-mana penceramah yang tidak bertauliah memberi ceramah agama di negeri itu. Tegas baginda, mana-mana penceramah agama yang mahu menyampaikan ceramah di Johor mestilah memiliki tauliah daripada Majlis Agama Islam Negeri Johor, MAINJ. Sehubungan itu, semua AJK Masjid dan Surau yang mahu menganjurkan ceramah agama perlu mendapatkan kebenaran daripada MAINJ menerusi pejabat kadi daerah bersama tajuk dan isi kandungan ceramah berkenaan. Baginda memberitahu tindakan tegas itu bukan untuk menghalang program penyebaran ilmu Islam tetapi untuk mengawal penyebaran fahaman yang menyeleweng dan terpesong daripada hukum syarak yang berlandaskan ahli sunnah wal jamaah di negeri berkenaan. Baginda bertitah demikian ketika merasmikan pembukaan mesyuarat pertama bagi penggal persidangan kedua Dewan Undangan Negeri Dun Johor ke-15 di bangunan Sultan Ismail hari ini. Menyingkap gerbang informasi terkini, maklumat tepat, sahih dan diyakini. Kami sajikan berita dalam dan luar negara. Kupasan berita merentas dimensi tanpa sempadan. Bukan itu sahaja, berita eksklusif dan inklusif juga menjadi keutamaan kami.
menghidangkan suatu perspektif berbeza untuk membuka mata anda. Info tetap kami berikan tanpa perlu anda cari. Hanya terbaik buat anda. 5 hari seminggu setiap hari pada jam 6.45 petang. Tak perlu tunggu berita jam 8. Inilah saluran berita yang lebih pantas. Individu yang menyamar di sebalik nama Datuk Roy yang direman selama 3 hari bermula Selasa lalu bagi membantu siasatan berkaitan program Jana Ekonomi Pemerkasaan Kontraktor Bumi Putra Berwibawa atau Jana Wibawa telah dibebaskan dengan jaminan Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia SPRM hari ini. Perkara itu disahkan sendiri oleh Peguam Bela Suspek Fahmi Abdul Moin yang berkata perintah itu dikeluarkan oleh Magistrate Kuala Lumpur Nur Elina Hanim Abdul Halim pagi tadi. Namun, beliau turut menjelaskan anak guamnya tetap akan ditahan semula pihak SPRM bagi membantu siasatan terhadap kes lain selain berkata sehingga kini tiada maklumat lanjut tentang bila anak guamnya itu akan dituduh di mahkamah. Pada Isnin lalu, lelaki itu menyerah diri di pejabat SPRM Kuala Lumpur pada 2.30 petang sebelum direman selama 3 hari bermula Selasa bagi membantu siasatan mengikut Seksyen 17(A Akta SPRM 2009 atas kesalahan menerima rasuah. Sekumpulan perompak bertindak melanggar kenderaan milik ahli perniagaan sebelum menetaknya menggunakan parang lalu melarikan wang tunai berjumlah RM10,000 di hadapan 3 tower Iskandar Puteri Isnin lalu. Ketua Polis Daerah Iskandar Puteri, Assistant Commissioner Rahmat Arifin berkata, susulan video tular di laman media sosial sejak beberapa hari lalu, pihaknya telah berjaya menahan 2 orang suspek yang disyaki terlibat dalam rompakan berkumpulan tersebut. Kedua-dua suspek berusia 40-an itu mengaku terlibat dalam jenayah terbabit selepas disiasat. Mangsa kini yang mendapat rawatan di sebuah hospital dilaporkan berada dalam keadaan stabil selepas mengalami kecederaan di bahagian kepala akibat ditetak berulang kali oleh suspek. Kita beralih ke berita dunia. Banjir kilat di Turkiye meragut sekurang-kurangnya 14 nyawa penduduk yang tinggal di dalam kemah dan rumah kontena di wilayah yang terjejas akibat gempa bumi sebelum ini. Beberapa individu dilaporkan hanyut di bawah air deras selain meragut nyawa seorang bayi berusia setahun berhampiran Adiyaman. Beberapa imej menunjukkan air banjir turut menghanyutkan kereta dan rumah-rumah sementara yang dibina untuk mangsa gempa bumi. Bencana terbaharu yang melanda negara itu memberi tekanan kepada Presiden Turkiye Recep Tayyip Erdogan menjelang pilihan raya pada 14 Mei nanti. Berita ekonomi. Rusuhan ganas tercetus di Naples, Itali semalam apabila penyokong pasukan bola sepak Jerman menyerbu bandaraya tersebut menjelang perlawanan Liga Juara-Juara. Jurucakap polis tempatan berkata, peminat kelab bola sepak Jerman Eintracht Frankfurt menyerang anggota polis dan membakar kereta menjelang perlawanan antara kelab tersebut dengan pasukan Napoli. Video yang dirakam menunjukkan beberapa kumpulan lelaki menyerang anggota polis menggunakan bom api dan beberapa objek lain. Datuk Bandar Naples, Gaetano Manfredi menyelar tindakan ganas itu dan beliau telah memanggil Duta Besar Jerman ke Itali, Viktor Elbling. Berikutan ke beberapa laporan mengenai keganasan yang tercetus ketika perlawanan pusingan pertama, di Jerman sebelum ini, pihak berkuasa Itali melarang penjualan tiket untuk penyokong pasukan Eintracht Frankfurt bagi perlawanan di Stadium Diego Armando Maradona semalam. SME Bank memansuhkan bayaran yuran dan caj dokumentasi dalaman IHD kepada pelanggan perusahaan mikro, kecil dan sederhana PMKS bermula semalam.
Keputusan tersebut mencerminkan komitmen SME Bank untuk mengutamakan pelanggan dan fokusnya dalam menyediakan perkhidmatan yang telus dan adil selain membina kepercayaan pelanggan. Langkah tersebut menepati konsep Malaysia Madani iaitu kemampanan, kesejahteraan, daya cipta, hormat, keyakinan dan ihsan. Fee dokumentasi dalaman ialah cas yang dikenakan ke atas pelanggan PMKS untuk dokumen pembiayaan yang disediakan oleh SME Bank. Pusat Maklumat Harta Tanah Negara mencatatkan jumlah transaksi hartanah Malaysia mencecah RM179.07 bilion pada 2022. Jumlah berkenaan merupakan nilai tertinggi yang pernah direkodkan sejak 2001. Sepanjang 2022, NAPIK merekodkan nilai urus niaga 23.6% lebih tinggi berbanding RM144.87 bilion pada 2021. Jumlah transaksi urus niaga tahun lalu turut menyaksikan pertumbuhan dua angka iaitu peningkatan 29.5% kepada 389,000 berbanding 497,000 pada 2021. Pengarah NAPIK Aina Idayu Ahmad berkata, pertumbuhan ekonomi yang kukuh tahun lalu menyokong pertumbuhan dalam pasaran hartanah selain kadar OPR semasa iaitu 2.75% kekal akomodatif di bawah paras sebelum pandemik pada 3%. Kita ke berita sukan. Juara dunia Aaron Chia Soh Woo Yik gagal mara kepusingan kedua kejohanan badminton All England selepas tewas mengejut di tangan bergu Indonesia, Leo Rolly Fernando Daniel Martin. Bergu yang berada di tangga kedua dunia itu tewas 18-21, 21-14, 13-21 pada aksi pusingan pertama yang berlangsung di Arena Birmingham semalam. Ini adalah kali kedua berturut-turut Aaron Woo Yik tewas di peringkat awal selepas mengalami nasib sama terkandas di pusingan kedua terbuka Jerman minggu lalu. Lain pula dengan Li Zijia yang berjaya meneruskan saingan setelah melangkah ke pusingan kedua dengan mudah selepas menang 21-12, 21-15 ke atas wakil Thailand Sittikom Tamasin. Penyokong Liverpool melahirkan rasa tidak puas hati selepas keputusan pihak pengurusan kelab itu menaikkan harga tiket perlawanan untuk kali pertama dalam tempoh 9 tahun bermula musim depan. The Reds mengumumkan kenaikan harga tiket itu sebanyak 2% selepas bertindak untuk mengikut keputusan sama yang dibuat Arsenal serta Manchester United dengan menaikkan harga sehingga 5%. Menurut kenyataan kelab berkenaan, kenaikan tersebut tidak dapat dielakkan ekoran peningkatan kos operasi di mana mereka meraih keuntungan sebelum cukai yang agak rendah iaitu sekitar 7.5 juta euro bersamaan dengan 40.8 juta ringgit. Persatuan Penyokong LFC mengakui mereka menentang segala usaha untuk meningkatkan harga tiket perlawanan selain percaya tidak mampu menghalang rancangan para peminat pasukan itu yang akan melakukan protes. Sebagai penutup 15 minit MMTV hari ini, saksikan laporan cuaca esok Jumaat 17 Mac 2023. Jangan lupa dapatkan akhbar utusan Malaysia dan Kosmo untuk berita-berita terkini dan menyeluruh. Sekian sahaja daripada saya Nurliana Tarmizi. Assalamualaikum dan jumpa lagi.